Suara ibu saya kedengaran melalui pembesar suara kereta saya sebelum saya faham apa yang saya lihat. Awak berumur 28 tahun. Tinggal di ruang bawah tanah saya seperti parasit. Keluar dari rumah saya hari ini. Kata-kata itu datang dari telepon saya. Disandarkan pada pemegang cawan. Tempat teman wanita abang saya telah menanda saya dalam stream langsung dengan caption. UMG, ini keluarga awak ke? Saya masih 3 blok jauhnya. Duduk di lampu merah, memerhatikan pengusiran saya sendiri berlaku dalam masa nyata melalui kerusi orang yang tidak dikenali. Jari saya kebas pada steering. Bukan kebas sejuk. Jenis kebas yang berlaku apabila otak Anda mematikan bahagian badan Anda yang tidak diperlukan supaya ia boleh memfokuskan segala-galanya untuk terus hidup di skrin. Ibu saya berdiri di halaman depan memegang telefonnya seperti senjata bercakap dengan penontonnya sementara abang saya Kyle ketawa dan menendang salah satu beg sampah saya dengan kuat sehingga bergolek di atas rumput. Kakak saya Brooke memusingkan kameranya, memberikan pengikutnya lawatan penuh barang-barang saya yang berselerak di halaman. Pakaian tumpah keluar dari plastik hitam. Buku lakaran saya koyak terbuka. Komputer riba saya terbaring di atas segala-galanya sementara hujan mula mengesan papan kekunci. Lampu bertukar hijau. Seseorang membunyikan hon di belakang saya. Saya memandu 3 blok terakhir dengan jantung saya berdegup kencang ke tulang rusuk saya seperti cuba melarikan diri sebelum saya sampai di sana. Nama saya Megan. Saya berumur 28 tahun dan saya seorang pereka grafik. Ini adalah kisah bagaimana keluarga yang membuang saya akhirnya merayu saya untuk kembali. Apabila saya tiba di laluan masuk rumah, ibu saya tidak memandang saya pun. Dia melihat komen-komen yang menatal ke atas skrinnya. Seseorang di seberang jalan benar-benar bersorak. Brooke menghalangkan teleponnya ke muka saya, menunggu kerosakan yang akan menambah petunangan. Saya tidak memberikannya kepadanya. Saya berjalan melepasi mereka semua dengan rahang terkunci rapat, sehingga gigi saya sakit. Saya mengambil apa yang saya boleh simpan dengan tangan yang tidak berhenti menggeletar, memasukkannya ke dalam kereta saya, dan memandu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Di cermin pandang belakang, saya melihat ibu saya menurunkan teleponnya, kelihatan hampir kecoa kerana saya tidak menunjukkan prestasi. Pada saat itu, mereka sangka mereka akhirnya dapat melupakan beban keluarga. Apa yang mereka tidak tahu ialah 6 bulan kemudian, mereka akan membanjiri telefon saya dengan lebih 70 mesej terdesak, merayu saya untuk bercakap dengan mereka. Jika Anda ingin tahu bagaimana parasit bawah tanah itu akhirnya memegang semua yang mereka sayangi di tangannya, teruskan mendengar. 6 bulan sebelum malam itu di halaman, hidup saya sebenarnya kelihatan agak normal dari luar. Saya mempunyai apartemen sendiri 20 minit dari sini, sebuah Honda usang yang berderak apabila penghawa dingin dihidupkan dan pekerjaan sepenuh masa sebagai pereka grafik di sebuah agensi pengiklanan bersaiz sederhana di Dallas. Tiada apa yang glamor, tetapi ia milik saya. Kemudian ekonomi merosot. Pelanggan menarik kempen. Bajet hilang. Dan pada suatu petang Jumaat, pengurus saya memanggil saya ke bilik persidangan dengan senyuman ketat yang disiarkan oleh semua orang di LinkedIn. Ini kemelesetan, katanya. Seolah-olah itu sepatutnya melembatkannya. 2 minggu kemudian, saya mengira simpanan saya dan menyadari ia tidak sejauh yang saya harapkan. Perpindahan kembali bersama ibu saya sepatutnya bersifat sementara. Kami bersetuju untuk membayarnya $350 sebulan untuk bilik bawah tanah. Sementara saya mencari kerja dan mengambil shift cafe. Di atas kertas, munasabah. Dalam kehidupan sebenar, ia terasa seperti mengecilkan saiz. Ibu saya, Dian, suka memberitahu orang ramai bahawa dia telah membawa anak perempuannya yang sudah dewasa kembali seperti dia sedang menyelamatkan seekor anjing liar. Di gereja, dia mengeluh secara dramatik tentang bagaimana ekonomi benar-benar muflis. Emily. Tetapi apabila kami bersendirian, cerita lain. Kau hampir 30 tahun, gumamnya sambil menghempas pintu kabinet. Tinggal di tingkat bawah seperti remaja yang tidak pernah dewasa. Kyle akan singgah untuk makan malam, masih memakai baju kerja berminyak dari bengkel kereta, dan menepuk bahu saya. Bagaimana keadaan artis di rumah? Ada kerja bergaji belum? Atau masih sekadar menconteng?
Brooke merakam segala-galanya untuk pengikutnya, mengarahkan kameranya, jadi saya sentiasa separuh terpotong daripada bingkai. Bunyi latar belakang dalam kehidupan kuratornya. Namun, saya memberitahu diri sendiri bahwa ia adalah sementara. Saya memohon pekerjaan setiap malam, mengemas kini portfolio saya, mengambil kerja bebas yang bergaji sangat rendah hanya untuk memastikan langganan perisian saya terus berjalan. Setiap kali saya menghulurkan wang sewa rumah kepada ibu saya, dia akan membelik-belik bel seperti tuan rumah yang memeriksa barang tiruan dan mengingatkan saya bahwa elektrik tidak percuma. Kemudian pada suatu pagi, email itu datang. Sebuah syarikat baharu teknologi kecil di Austin menyukai portfolio saya. Mereka mahukan saya sebagai pereka bebas jarak jauh dengan kemungkinan untuk bekerja sepenuh masa. Kadarnya lebih tinggi daripada yang saya perolehi di kafe, dan hampir dengan gaji agensi lama saya. Tangan saya benar-benar menggeletar semasa membaca kontrak itu. Saya naik ke tingkat atas dan mendapati ibu saya sedang mengelap kaunter dapur. "Ibu," kataku, "cuba untuk tidak tersenyum terlalu kuat. Saya baru sahaja mendapat pekerjaan bebas yang sangat bagus. Kerja tetap, gaji yang lumayan. Ini sebenarnya boleh membantu saya kembali berdiri." Dia tidak mendongak. Hanya berhenti seketika dengan spen di udara. "Bekerja bebas bukanlah pekerjaan sebenar, Megan. Jangan terlalu teruja. Orang seperti awak memerlukan kestabilan." Kemudian dia kembali menggosok seperti saya telah memberitahunya ramalan cuaca. "Orang seperti awak." Kata-kata itu tersekat di dada saya dan kekal di situ. Saya tetap menandatangani kontrak itu. Saya membulatkan tarikh mula pada kalendar saya. Saya berkata pada diri sendiri bahwa apa sahaja yang difikirkannya tidak penting. Saya ada rancangan. Saya ada jalan keluar. Apa yang saya tidak tahu ialah sebelum saya sempat mengambil langkah itu, dia sudah merancang persembahan yang sangat terbuka untuk memastikan semua orang percaya bahwa sayalah masalahnya. Saya tidak berhenti memandu sehingga rumah-rumah itu kabur menjadi satu kesan cahaya Krismas dan truk pikap yang panjang. Saya akhirnya tiba di apartemen Jordan tanpa ingat bagaimana saya sampai di sana. Dia memandang wajah saya sekali dan menarik saya masuk tanpa sepatah kata pun. Apabila saya akhirnya berjaya berkata, ibu saya membuang barang-barang saya ke dalam tong sampah dan menyiarkannya secara langsung. Jordan hanya merenung saya. Kemudian dia berkata, "Duduk. Mula dari awal." Saya menghulurkan telefon saya kepadanya dan men-scroll ke video yang disimpan yang direkam skrin seseorang sebelum Brooke menurunkannya. Jordan menekan butang main. Di sana ibu saya, dibingkai dengan sempurna, mata bersinar dengan menekan butang main. Di sana ibu saya, dibingkai dengan sempurna, mata bersinar dengan kemarahan yang benar, memanggil saya parasik kepada aliran emoji ketawa. Kyle menyepak beg saya. Brooke tergelak kecil sambil menghayunkan kameranya. Komen itu berlalu di bahagian bawah. Dia nampak malas, sebenarnya, dan ibu saya tidak akan pernah tahan dengan itu. Rasanya seperti berada di pengebumian saya sendiri, dan mendengar ucapan tahniah daripada orang yang tidak pernah bertemu saya. Jordan menghentikan video itu dan melihat sekeliling. "Tunggu, bila dia tahu tentang pekerjaan baharu awak?" Dalam video itu, beg komputer riba saya terbuka. Kertas-kertas berselerak. Di atas timbunan itu terdapat salinan bercetak kontrak bebas, yang saya tinggalkan di atas meja saya. Halaman-halamannya renyok seperti seseorang telah membacanya dan menolaknya ke belakang. "Brooke ada di ruangan bawah tanah pagi ini," kata saya perlahan. Teringat bagaimana dia menyelinap masuk meminta untuk meminjam lampu cincin. Jordan mengangkat kening. "Dan awak fikir dia baru sahaja meminjam peralatan?" Ketika skim saya tersedar, ibu saya tidak tiba-tiba menjerit. Dia telah melihat kadar pada kontrak saya, tarikh mula, perkataan jarak jauh, pekerja tetap, pilihan untuk bekerja sepenuh masa, semua yang saya doakan. Dan bukannya lega, dia melihatnya sebagai ancaman kepada kisahnya. Kisah di mana dia seorang ibu tunggal yang sedang bergelut menyara anak perempuan dewasanya yang tidak berdaya. "Dia memerlukan saya pergi sebagai penjahat," kataku perlahan.
Bukan sebagai anak perempuan yang akhirnya bangkit semula. Jordan menghilang ke dalam bilik tidurnya dan kembali memegang folder yang pudar. Dia menyimpan sekotak kertas penting saya sejak kolej, ketika saya memerlukan tempat yang selamat untuk perkara yang saya tidak mahu ibu saya lalui. Awak ingat ini? Ia dari 4 tahun yang lalu selepas datuk saya meninggal dunia. Pelabu lama yang biasa membawa saya memandu jauh untuk melihat rumah dan menjelaskan mengapa sesetengah kawasan kejiranan adalah lumbung emas manakala yang lain adalah lubang wang. Dia telah meninggalkan sampul surat dengan nama saya pada masa itu, dihantar melalui peguamnya. Saya terlalu sedih untuk memprosesnya. Ibu saya telah menolaknya. Hanya perkara harta pusaka yang membosankan. Saya akan uruskan. Saya tidak pernah memaksa. Sekarang, buat kali pertama, saya membuka folder itu dengan betul. Di dalamnya terdapat salinan wasiatnya dan surat daripada peguamnya, Cik Patterson. Surat itu menyatakannya dengan jelas. Saya disenaraikan sebagai pemilik separa ke atas 3 aset. 45% daripada rumah ibu saya, 55% daripada apartemen sewa di Austin, 30% daripada kedai kereta Kyle. Malah terdapat nota tulisan tangannya di bahagian bawah. Megan memahami tanggung jawab. Ini akan membantu melindunginya jika orang ramai berhenti melihatnya. Ibu saya tidak pernah menyebut apa-apa pun tentangnya. Tidak sekalipun dalam 4 tahun. Saya duduk di sana dengan kertas yang menggeletar di tangan saya, memainkan semula setiap kali dia mengadu tentang menanggung saya dari segi kewangan sambil menunaikan cek sewa dari hartanah yang secara teknikalnya saya miliki lebih daripada separuh. Anda sedar, kata Jordan dengan berhati-hati, jika ini benar, mereka telah mengantongi bahagian Anda sepanjang masa. Naluri pertama saya adalah untuk menyerbu dan menolak kehendak kemuka ibu saya, untuk menghiritnya ke stream langsung saya sendiri dan menceritakan setiap pembohongan yang pernah dia katakan. Tetapi apabila kemarahan saya meningkat, sesuatu yang lebih dingin menetap di sebaliknya. Datuk saya tidak meninggalkan saya ini supaya saya boleh menjerit dan melakonkan semula dramanya. Dia telah meninggalkannya supaya saya mempunyai pengaruh, pilihan, kuasa. Malam itu, saya duduk di sofa Jordan, membaca dan membaca semula setiap halaman folder itu sehingga perkataannya kabur. Saya menghubungi Cik Patterson pada keesokan paginya. Dia menguruskan kontingensi untuk pertikaian pusaka. Jadi saya tidak akan berhutang apa-apa melainkan kami mendapatkan semula apa yang menjadi milik saya. Suaranya tenang dan stabil, dan ia membuatkan semuanya tiba-tiba terasa sangat nyata. Dia mengesahkan wasiat itu sah, difailkan, dan boleh dikuatkuasakan. Dia mengesahkan pendapatan sewa telah dimasukkan ke dalam akaun dengan nama ibu saya. Dia mengesahkan bahawa pinjaman yang diambil terhadap hartanah tanpa persetujuan saya boleh menjadi masalah serius bagi sesiapa yang menandatanganinya. Apabila saya meletakkan telefon, tangan saya sudah tidak menggeletar lagi. Selama 6 bulan di ruangan bawah tanah itu, saya membiarkan mereka memanggil saya beban sambil duduk di atas aset yang datuk saya kaitkan secara khusus dengan nama saya. Mereka mahukan parasit yang tidak berdaya yang boleh mereka gunakan untuk mendapatkan simpati. Apa yang sebenarnya mereka ada ialah pemilik bersama yang tahu dengan tepat di mana dokumen itu tertimbus. Saya tidak akan hilang akal di hadapan kamera. Saya akan menerima pekerjaan baharu saya, membina semula hidup saya secara senyap-senyap, dan kemudian menggunakan sistem yang dipercayai oleh datuk saya untuk memastikan setiap pembohongan yang mereka katakan akan menyebabkan mereka kehilangan sesuatu yang nyata. Mereka fikir membuang barang-barang saya ke dalam tong sampah adalah pengakhiran kisah saya. Mereka tidak tahu ia adalah permulaan kisah mereka. 6 bulan kemudian, Anda tidak akan mengenali gadis yang memasukkan buku lakaran yang lembab ke dalam keretanya. Saya mempunyai sebuah apartemen kecil di tingkat 3 di Dallas dengan dinding putih yang mengelupas dan pemandangan tempat letak kereta. Tetapi ia adalah milik saya. Tiada siapa yang memijak kepala saya. Tiada siapa yang menjerit tentang bel elektrik. Tiada siapa yang memanggil saya parasit. Syarikat permulaan itu menepati janji mereka. Pekerja bebas bertukar menjadi kerja tetap, kemudian projek tetap, cukup untuk sewa, makanan, dan ruang bernafas.
Sepanjang masa itu, saya tidak menyekat keluarga saya. Saya hanya tidak menjawab. Telepon saya akan berdering dengan kemas kini sembang kumpulan dan teks rawak daripada ibu saya tentang acara gereja seperti tiada apa yang berlaku. Dia tidak pernah menyebut tentang beg sampah, tidak pernah bertanya di mana saya tinggal. Saya membiarkannya berpura-pura. Saya memerlukan kesunyian lebih daripada saya memerlukan permohonan maaf. Sementara itu, Cik Patterson sedang mengambil penyata bank, rekod sewa, dokumen pinjaman. Setiap beberapa minggu, kami akan membuat panggilan ringkas. Dia akan bertanya soalan. Saya akan menghantar tangkapan skrin. Dan kemudian dia akan berkata, kami akan berpindah apabila awak sudah bersedia. Megan. Tidak apabila sudah bersedia. Pada suatu petang Selasa, dia menelepon dan berkata, saya rasa sudah tiba masanya. Dia menerangkan kepada saya apa yang telah ditemuinya. Pendapatan sewa selama bertahun-tahun dari apartemen Austin yang tidak pernah sampai kepada saya. Dokumen pinjaman dengan nama ibu saya dan Kyle, tetapi bukan nama saya. Anggaran kasar bahagian saya yang hilang. Apa yang berlaku apabila kita melakukan ini? Saya bertanya. Kami tidak memusnahkan mereka, katanya. Kami hanya menghalang mereka daripada berpura-pura awak tidak wujud. Kemudian dia memberitahu saya tentang klausa yang tidak pernah mereka sebutkan. Terkandung dalam wasiat itu satu syarat. Jika mana-mana pemilik bersama cuba menyembunyikan kewujudan wasiat, atau sengaja mengecualikan saya daripada membuat keputusan, peratusan pemilikan mereka boleh dikurangkan sehingga 15% setahun mengikut budi bicara hakim. Mereka fikir mereka menyembunyikan awak daripada dokumen, katanya. Apa yang mereka lakukan hanyalah mengenakan penalti terhadap diri mereka sendiri. Kami menghantar surat rasmi yang menjelaskan semuanya. Peratusan pemilikan saya, hutang yang diambil tanpa persetujuan saya, pendapatan yang hilang, permintaan untuk berunding sebelum perkara dibawa ke mahkamah. Selama beberapa hari, tiada apa-apa. Kemudian telefon saya menyala dengan pantas sehingga kelihatan seperti ada gangguan. Sembang kumpulan keluarga, Kyle, Brooke, ibu saya. Gelombang mesej yang bertindih antara satu sama lain sehingga saya mendapat lebih 70 pemberitahuan dalam masa kurang sejam. Apa kejadahnya peguam ini? Hubungi saya sekarang. Bolehkah kita bincang tentang ini seperti keluarga sebelum awak meletupkan semuanya? Megan, awak tinggal di mana? Kenapa awak tak datang kepada kami dulu? Jawab saya. Makcik Linda, saya terputus satu baris. Mungkin kita patut beritahu dia tentang wasiat itu apabila ayah meninggal dunia. Kemudian dia terus meninggalkan sembang itu. 6 bulan yang lalu, saya seorang yang berada di jalan masuk rumah dengan hidup saya hancur berkecai sementara semua orang menghalangkan kamera. Sekarang mereka pula yang berputar. Saya meletakkan telefon saya menghadap ke bawah dan membiarkannya berdering di atas meja. Membuat sandwich untuk diri saya sendiri. Menghabiskan nota pelanggan saya, membiarkan setiap panggilan masuk ke mail suara. Apabila saya akhirnya mendengar mesej Kyle, dia kedengaran tidak begitu marah tetapi takut. Lihat, saya. Ibu panik. Pihak bank sedang bertanya soalan. Beritahu sahaja kami di mana awak berada supaya kami dapat memikirkan perkara ini. Awak tak perlu buat macam ni. Tapi saya buat sebab selama bertahun-tahun mereka telah melakukan perkara di belakang saya dan menganggapnya sebagai keluarga. Petanda pertama keadaan menjadi buruk bukanlah surat peguam. Ia adalah Tito. Brooke bercahaya sempurna di bilik tidurnya. Maskara comot secukupnya untuk kelihatan terdedah. Kapsionnya, apabila ahli keluarga awak sendiri memilih wang daripada darah. Dia bercakap tentang seorang adik-beradik yang menyaman ibu mereka kerana rumah yang tidak pernah dibayarnya, cuba merampas perniagaan abang saya. Pengikutnya membanjiri komen, memanggil saya tamak, tidak tahu berterima kasih, dan perampas emas. Ada yang menemui Instagram saya daripada foto lama yang ditag dan mula menghantar DM. Awak betul-betul membawa ibu awak ke mahkamah kerana wang sewa? Ada yang kata, cari kerja daripada mengejar harta pusaka.
Hampir lucu dengan cara yang menjijikan betapa cepatnya orang memilih pihak yang salah sedangkan mereka hanya mendengar satu versi. Seminggu selepas surat-surat itu dikeluarkan, saya sangkakan ribut terburuk telah berlalu. Kemudian Kyle muncul. Kemudian, saya mendapat tahu dia telah mengesan plat lesen kereta saya melalui seorang rakan di Jabatan Pengangkutan Jalan. Haram, tetapi itu tidak menghalangnya. Saya sedang meninggalkan bangunan saya apabila dia melangkah menjauhi sebuah truk di tepi jalan. Matanya merah padam. Pek rokoknya renyuk. Kita perlu berbincang, katanya. Menghalang laluan saya. Awak boleh hubungi peguam saya. Dia ketawa sekali lagi dengan tajam. Wanita itu cuba menghasut awak menentang keluarga awak sendiri. Meg. Tanda tangan sahaja kertas yang mengatakan awak tak mahu kedai atau rumah ibu, dan semua ini akan hilang. Band berhenti menghubungi. Kita kembali seperti biasa. Normal. Seolah-olah biasa pakaian saya dibuang ke dalam tong sampah sementara dia ketawa untuk penonton. Saya tak tanda tangan apa yang Datuk tinggalkan untuk saya kerana awak ambil pinjaman tanpa bertanya. Rahangnya mengeras. Awak ingat awak faham perniagaan sebab dia bawa awak tengok beberapa buah rumah? Awak akan rosakan semua yang dia bina. Dia yang bina. Kyle, awak dan ibu cuma berpura-pura saya bukan sebahagian daripadanya. Dia melangkah lebih dekat. Suaranya perlahan. Kalau awak tak hentikan ini, awak akan menyesal. Tiada seorang pun antara kita yang akan memaafkan awak selama-lamanya. Saya yang dulu mahu meminta maaf. Perbaiki keadaan. Sebaliknya, saya mengeluarkan telefon saya dan memegangnya di tempat dia boleh melihat ikon rakaman. Dah siap? Dia menyumpah dan masuk semula ke dalam truknya. Saya hantar audio tu kepada Cik Patterson malam tu. Dia balas dengan satu ayat. Terima kasih. Ini membantu. Dia jelaskan apa yang dia ditemui. Ibu saya telah menggunakan sewa Austin sebagai cagaran untuk kemudahan kredit peribadi tanpa tanda tangan saya. Sebahagiannya masuk ke kedai Kyle. Selebihnya mengemas kini rumah yang kami miliki bersama. Sewa selama 4 tahun dimasukkan ke dalam akaun ibu saya. Tiada satu pun daripadanya sampai kepada saya. Datuk awak lebih bijak daripada yang mereka berikan kepadanya kredit. Dia kata kami menjadualkan pengantaraan. Masuk ke bilik persidangan itu terasa seperti masuk kembali ke dapur zaman kanak-kanak saya. Tetapi dengan lampu pendar fluor dan kopi basi. Ibu saya duduk memegang tisu. Berpakaian untuk ke gereja. Kyle terduduk di kerusinya. Terpaku. Brooke memakai solekan sedia kamera. Melirik telefonnya seperti dia lewat untuk siaran langsung. Saya duduk di sebelah Cik Patterson dengan jantung saya berdegup kencang sehingga saya dapat merasakannya di gigi saya. Peguam mereka mula bercakap tentang hal keluarga. Cik Patterson tidak berkelip. Ia menjadi perkara awam apabila anak guam saya dibuang di halaman depan rumahnya di hadapan kamera. Kami di sini kerana video itu bukan satu-satunya perkara yang dipilih oleh anak guam awak untuk disembunyikan. Ibu saya memulakan ucapannya. Pengorbanan, membesarkan 3 orang anak seorang diri, membantu saya apabila saya tidak mempunyai tempat untuk pergi. Dia menegaskan wang sewa telah pergi ke perbelanjaan isi rumah. Pinjaman itu bersifat sementara. Kyle kata kedai itu akan muflis tanpa wang itu. Brooke menangis tentang tekanan dalam urusan jenama dan bagaimana kebencian dalam talian berlaku antara dua pihak. Mereka semua bersetuju dengan satu perkara. Saya bertindak balas secara berlebihan. Saya mendengar, membiarkan mereka bercakap sendiri dalam bulatan. Kemudian Cik Patterson menggesa wasiat itu ke atas meja, mengetuk klausa penyembunyian, dan dengan tenang menjelaskan bagaimana rupa 4 tahun itu di hadapan hakim. Buat pertama kalinya, mereka diam. Apa sebenarnya yang akan diterima oleh anak guam awak? Tanya peguam mereka. Setiap mata di dalam bilik itu tertumpu pada wajah saya. Saya di sini bukan untuk merosakkan hidup sesiapa pun, kata saya. Saya di sini jadi awak berhenti berpura-pura hidup saya tidak penting. Saya mahu 18,000 dibayar balik dari semasa ke semasa. Syarikat pengurusan yang mengendalikan sewaan jadi saya tidak perlu mempercayai awak.
Nama saya secara rasminya dilekatkan pada setiap hatanah seperti yang Datuk maksudkan, dan permohonan maaf secara terbuka. Ibu saya tersentak. Kami akan memohon maaf secara tertutup. Keluarga kepada keluarga. Saya terfikir tentang video itu. Jiran-jiran yang menonton, komen-komen yang memanggil saya malas. Awak sudah melakukan bahagian awam, kata saya. Awak melakukannya kepada saya. Rundingan itu berlarutan selama berjam-jam. Setiap kali mereka mendesak, Cik Patterson mengingatkan mereka bagaimana rupa mahkamah. Bagaimana seorang hakim mungkin melihat pendapatan tersembunyi selama 4 tahun. Bagaimana penalti 15% itu boleh memadamkan lebih banyak daripada yang akan dilakukan oleh perjanjian ini. Pada satu ketika, Kyle membentak, "Awak memilih wang berbanding ibu awak sendiri." Saya memandang matanya. Tidak, saya memilih untuk tidak membiarkan ibu saya mencuri daripada saya dan memanggilnya cinta. Akhirnya, keletihan dan ketakutan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh moral. Mereka menandatangani 18.000 secara ansuran, bahagian sah saya daripada pendapatan sewa masa depan, syarikat pihak ketiga yang menguruskan hartanah Austen, dan kenyataan awam yang mengakui mereka telah menyembunyikan maklumat tentang wasiat itu, dan dakwaan mereka tentang saya hidup daripada mereka adalah tidak tepat. Mereka benci bahagian terakhir itu. Anda dapat melihatnya dalam setiap otot rahang ibu saya tegang. Dalam masa 2 bulan, kedai Kyle ditutup. Ban telah membekukan kemudahan kredit yang berkaitan dengan sewa. Brooke menyiarkan video yang menyedihkan tentang keperluan untuk berehat daripada media sosial. Sebuah jenama. Pakaian kecil memutuskan hubungan selepas seseorang menghantar email himpunan catatannya tentang saya. Ibu saya menjual keretanya untuk membuat pembayaran pertama pada 18.000. Saya tidak menari di atas runtuhan mereka. Saya tidak menghantar teks yang sombong. Saya menonton semuanya dari meja dapur saya sendiri, mengerjakan projek yang mereka tidak tahu, membayar bil yang tidak lagi mereka kawal. Mereka mahu internet melihat saya sebagai beban. Kini, internet melihat sesuatu yang lain. Seorang ibu yang memalukan anak perempuannya di hadapan kamera dan ditangkap menyembunyikan harta pusaka yang tidak pernah berhak disimpannya. Hari ini, hidup saya kelihatan membosankan dari luar. Dan sejujurnya, skim yang saya suka. Saya bangun di apartemen satu bilik tidur yang berbau seperti kopi dan dakwa pencetak, dan bukannya permaidani bawah tanah. Terdapat meja di tepi tingkap tempat komputer riba saya menunggu. Papan gabus yang dipenuhi nota pelanggan. Tumbuhan yang saya belum bunuh namun begitu. Ada kalanya saya ternampak pantulan diri saya, dan hampir tidak mengenali wanita yang sedang merenungnya. Dia tidak gentar apabila telefonnya berdering. Tidak bersedia untuk seseorang menjerit namanya. Dia hanya hidup. Kesannya tidak menentukan siapa mereka. Kyle menghantar mesej meminta nasihat bajet selepas kedai tutup. Saya yang dulu pasti akan meninggalkan segalanya. Dersi ini membalas dengan 3 baris praktikal, dan tidak meminta maaf apabila saya tidak menjawab susulannya. Brooke coba menghantar DM dari akaun sandaran dengan mengatakan dia merindui saya. Saya membiarkannya merah. Ibu saya menghantar surat tulisan tangan, halaman skrip yang padat yang menjelaskan betapa tertekannya dia, betapa takutnya kehilangan rumah, betapa dia berharap saya akan memaafkannya suatu hari nanti. Pulanglah ke rumah untuk kesyukuran setelah keadaan reda. Saya melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam kotak dengan wasiat datuk saya. Pengampunan tidak semestinya kelihatan seperti kembali kepada jersey keluarga yang menghancurkan saya. Pada suatu malam, saya terjumpa petikan suara lama daripada datuk saya yang masih disimpan di telefon saya. Suaranya kedengaran mesra dan tenang. "Hei budak, cuma ingin mengatakan saya bangga dengan awak. Saya tahu semuanya terasa kadang-kadang berat, tetapi Anda melihat butiran yang orang lain pura-pura tidak ada di sana. Itu akan melindungi Anda suatu hari nanti." Saya duduk di atas lantai dan ketawa sekali, sedikit tersedak. Dia tidak tahu betapa betulnya dia. Untuk masa yang lama, saya fikir dendam bermaksud membuat mereka rasa kecil seperti yang mereka buat saya rasa. Berfantasi tentang beberapa tepukan gemuruh dramatik. Akhirnya,
Dendam kelihatan berbeza. Ia kelihatan seperti kebenaran dan bukannya menjerit. Sempadan dan bukannya merayu. Memastikan pembohongan mereka menyebabkan mereka kehilangan wang, reputasi dan keselesaan. Walaupun saya membina sesuatu yang lebih senyap tetapi lebih kuat, saya tidak akan berpura-pura. Ia tidak terasa memuaskan melihat catatan permohonan maaf ibu saya. Mendengar Brooke kehilangan tawaran jenama. Mengetahui Kyle tidak boleh terus bermain bos dengan wang yang tidak pernah menjadi miliknya. Tetapi bahagian yang kekal dalam diri saya bukanlah hukuman mereka. Ia adalah dada saya tidak lagi sesak apabila saya mendengar perkataan keluarga. Darah tidak memberi sesiapa hak untuk mencuri daripada Anda, menulis semula cerita Anda, mengubah kesakitan Anda menjadi kepuasan. Hormat memberi. Accountability memberi. Kasih sayang memberi. Jika Anda pernah menjadi anak bermasalah hanya kerana Anda enggan tinggal diam, saya harap ini mengingatkan Anda bahawa Anda dibenarkan untuk melindungi diri sendiri, walaupun daripada orang yang membesarkan Anda. Dan jika keluarga Anda pernah membuat Anda rasa seperti orang yang tidak berguna, mungkin suatu hari nanti Anda akan berdiri di tempat yang menjadi milik Anda, dibayar dengan hasil kerja Anda sendiri dan menyedari bahawa mereka salah tentang Anda sepanjang masa. Apabila hari itu tiba, pilih masa depan Anda berbanding versi masa lalu Anda. Sebelum Anda pergi, berikut adalah bonus ringkas kerana teruskan. Jika Anda suka belajar dan berkembang seperti saya, Anda perlu mencuba buku audio. Saya mempunyai tawaran eksklusif dengan Audibly. Bulan pertama Anda adalah percuma sepenuhnya. Itu adalah akses kepada lebih 500,000 judul, tanpa sebarang kos kepada Anda. Semua butiran menunggu dalam penerangan. Jangan terlepas yang ini.